اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Azhar Ghazali dan saya Ustaz Abdullah Khairi UAK dalam rancangan Labbaikallah. Labbaikallah, Labbaikallah. Ada ekor. Ada ekor no? Itu yang kita nak kesenian kita katakan. Baik Ustaz. Pada tahun ini 1442 Hijrah, betul, jemaah haji kita dari Malaysia tak dapat nak mengerjakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Hanya mereka yang terpilih oleh kerajaan Arab Saudi sahaja yang berada di sana. Betul. Baiklah. Kali ini Ustaz, penonton kita juga untuk makluman boleh juga menonton di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah dan hashtag momen video dan gambar haji anda di Instagram masing-masing dengan cara hashtag Labbaikallah 2021. Ustaz sihat ke hari ni Ustaz? Alhamdulillah, ini bersemangat. Dia kena semangat, baru penonton bersemangat. Ustaz pun semangat. Semangat dan tersengat Ustaz. InsyaAllah. Allah. Sebelum kita membicarakan tajuk kita pada kali ini, iaitu topik kita pengertian tawaf, saya nak tanya pada UAK dulu, apa pandangan Ustaz tentang topik kita pada malam ni Ustaz? Silakan. Tawaf Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni tuan-tuan ada meriwayatkan satu hadis di mana setiap hari Allah menurunkan rahmat di Kaabah tu 120 rahmat. Masya-Allah. 60 ialah orang yang tawaf. 40 orang yang solat, 20 orang yang tengok. Masya-Allah. Menunjukkan apa? Hebatnya tawaf ni. 60 rahmat Allah bagi kepada orang yang tawaf. Maka tajuk kita hari ini pengertian tawaf. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena tengok bagaimana hebat kita nak urai tawaf ini. Kena rebut peluang, kena menjadi salah seorang yang pernah berada di atas matah tempat tawaf. Betul. Baiklah Ustaz, insya-Allah. Ya. Sebelum tu, kita akan bersama dengan pentadabbur kita pada hari ini. Insya-Allah, silakan. Tak lain tak bukan Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz-ustaz berdua di studio. Masya-Allah, pengendalian yang hebat-hebat, masya-Allah. Bertemu sekali lagi malam ni. Allah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jodoh yang panjang Insya-Allah. Kalau ada anak perempuan saya bagi kat Ustaz dah. Allah. Silakan Ustaz, apakah ayat tadabbur kita malam ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu dalam program yang sentiasa dinantikan oleh para penonton sekalian, itu program Labbaikallah, bersama dengan hos-hos yang masya-Allah hebat untuk kita meneruskan bual bicara sempena dengan ketibaan musim haji 1442 Hijrah, di mana pada malam ini seperti mana yang telah dikhabarkan sebentar tadi, kita akan berbicara berkenaan dengan satu rukun daripada rukun-rukun haji, iaitu tawaf. Namun sebagai membuka bicara pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-26 yang insya-Allah akan dituruti selepas daripadanya dengan sedikit tadabbur ringkas berkenaan tentang ayat tersebut. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita melihat kepada terjemahan yang diberikan menerusi ayat yang ke-26 dalam surah Al-Hajj ini, kita dapat melihat menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan secara ringkas berkenaan dengan sejarah pembinaan Kaabah ataupun Baitullahil Haram oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibantu oleh anaknya Nabi Allah Ismail, seperti mana yang telah dibicarakan dalam bicara malam semalam. Maka dalam masa yang sama, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan pembinaan Baitullah ataupun Kaabah yang telah diperintahkan oleh Allah dibina oleh Nabi Ibrahim ini. Ianya adalah dibina dengan tujuannya yang utama ialah untuk mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah di sisinya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan terhadapnya. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita bentuk-bentuk ibadah yang perlu dikerjakan di sisi rumahnya yang mulia ini bagi menyempurnakan tuntutan mentauhidkan akannya. Di antaranya iaitu melakukan ibadah tawaf yang insya-Allah akan dibincangkan oleh hos kita sebentar nanti. Dan dalam masa yang sama dalam ayat ini juga disebutkan juga dalam ayat ini berkenaan tentang ibadah salat yang sehingga ke hari ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblatnya mestilah dihadapkan ke arah Baitillahil Haram ini, tempat kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para umatnya. Oleh itu, teruskan bersama dengan perbincangan kita pada malam ini dalam program Labbaik Allah dengan tajuk pengertian tawaf bersama dengan hos-hos kita yang hebat ini, Ustaz Abdullah Khairi dan Ustaz Azhar Ghazali. Silakan Ustaz berdoa. Allah, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Syamsul Hakim. Mantap. Seronok. Ustaz, ila liqa maratan ukhra. Insya-Allah. Yang kita seronoknya dengan Ustaz Syamsul Hakim ni nampak ceria orang kata. Betul. Dia pandai berseluruh kan. Ini orang yang positif. Kita orang yang positif ni hebat. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syamsul Hakim. Ustaz, berbicara tentang pengertian tawaf ini Ustaz. Tentunya satu benda yang besar boleh kita gambarkan sebab antara rukun yang besar yang mana menjadi satu cabaran kepada para jemaah. Betul. Kadang-kadang orang dia setakat nak niat miqat tu okey lagilah. Nak sa'i tu relax sikitlah. Tapi tawaf ni ada banyak benda yang kena jaga Ustaz. Betul Ustaz? Jadi pengalaman Ustaz sendiri. Saya tambah sikit. Kerana kalau kita tengok pada hadis Anas bin Malik, ada dua tawaf yang sangat dituntut. Kerana pahalanya seperti mana bayi yang baru lahir. Masya-Allah. Iaitu tawaf selepas subuh dan tawaf selepas asar. Masya-Allah. Masanya Ustaz no? Masanya tu. Selepas subuh dan selepas asar. Lepas asar. Ni kena rebut peluang ni. Betul. Sama Ustaz. Betul. Sebab itulah secara mudahnya kita sebagai jemaah ni sebenarnya kalau kita nak menjiwai, nak merasai perilaku tawaf itu sendiri, kita kena berada di situ. Kalau kita lihat secara mudah Ustaz. Kadang-kadang kita nak masuk tempat tawaf takut Ustaz. Ramai orang ni. Sampai kadang-kadang kita tanya, bolehkah aku masuk ni? Muatkah aku nak masuk ni? Tapi insya-Allah tuan-tuan kena yakin, saat kita melangkah masuk ke mataf, tempat tawaf, Allah dah sediakan tempat untuk kita berjalan. Jangan risau. Tak ada orang yang terpenyet jadi roti canai, tak ada. Bersesak tu biasa. Tetapi insya-Allah kita akan mendapat tempat yang Allah Taala sediakan kepada kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ustaz sendiri kalau Ustaz sebut bila last tawaf 2 tahun sudah? 2019 bulan 3 tu. Ustaz, minggu lagi nak bertolak. Ustaz, kalau Ustaz doa tu sebutlah sekali kita semua Ustaz. Allah, tak sabar nak tawaf ni Ustaz. Rindu sangat-sangat. Baiklah, insya-Allah semangat setiap malam bersemangat bersama anda. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pengertian tawaf. Insya-Allah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Commercial break. Jangan lupa selepas ini. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf.
Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan. Tiba-tiba selesai ibadat tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menghayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. لبيك اللهم لبيك. Ya Allah, Kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan. Mensanna tu kita menjadi contoh kepada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang pada orang tu. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak yang menanti di kaca televisyen untuk melihat menghayati penceritaan kita dalam Labbaik Allah. InsyaAllah sama-sama moga-moga amalan kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah, berbicara tentang pengertian tawaf, tentunya kita yang pernah sampai ke Makkah Al-Mukarramah mempunyai pengalaman tersendiri, Ustaz, kan? Betul. Dan Ustaz sendiri pun antara orang yang memimpin jemaah berkali-kali. Tentu ada pengalaman yang tak dapat dilupakan, yang mungkin kita boleh ambil iktibar daripada peristiwa di tempat yang mulia itu. InsyaAllah, Ustaz. Para penonton yang dikasihi rahmati Allah, ada satu penceritaan untuk anda semua. Tuan-tuan hayati. Saya pernah bawa ada seorang jamaah pakcik ini. Dia ketika mana di Madinah, dia tak sihat. Jadi bila tak sihat, saya jumpa dia. Pakcik, esok kita nak pergi tawaf ni. Macam mana? Tak larat, Ustaz. Saya kata, pakcik tak makan ubat ke? Rupanya isteri dia beritahu, susahlah pakcik ni nak makan ubat. Saya pun, kita kadang-kadang kena gunakan psikologi. Saya kata, nak tak minum air zam-zam? Dia kata, boleh. Air zam-zam ni, mujarab ni. Macam mana saya buat? Saya pusing belakang, saya masukkan Panadol, soluble 2 biji. Kan? Dia tak tahu. Jadi bila dah berbuih tu dah habis, saya pun jampilah sikit, kemudian saya bagi. Pakcik tu tengok-tengok, dia minumlah. Dia tengok-tengok, dia, Ustaz, kenapa rasa macam Panadol? Memanglah Panadol kan. Tapi dia tak perasan. Tapi Alhamdulillah, petangnya dia sihat. Esoknya kita bertolak pergi ke Mekah. Alhamdulillah dia sihat. Dia boleh tawaf, dia boleh sa'i, clear semua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kedua berada di Mekah, hari ketiga di Mekah, dia mulalah tak larat dah. Bila dah tak larat, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dia collapse terus. Dalam keadaan lemah. Saya tengok dia, ya Allah, pakcik macam mana ni, kita nak balik dah. Kita nak tawaf wida esok. Tak apa Ustaz, boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Saya kata tak apalah. Kalau tak boleh, abang menantu dia bawa pergi tawaf naik motor, ada kenderaan motor. Masya-Allah. Kan? Dia pun bawalah bapa mentua dia naik motor tu tawaf, dia ikat. Ketika dia ikat tawaf, bapa mentua dia tak larat dah. Tawaf yang kedua senyap aja. Tak ada lagi ucapan. Tawaf yang ketiga nampak lemah. Tawaf yang keempat, para penonton sekalian, pakcik ni meninggal di atas kenderaan tersebut. Pakcik ni mati tengah tawaf. Pakcik ni mati dalam keadaan berwuduk. Pakcik ni mati, tuan-tuan, dalam keadaan di hadapan Baitullahil Haram. Kita nak kata apa orang macam ni? Dia mati dalam keadaan pilihan Allah. Bila balik, saya tanya ni makcik ni, lepas ke bumi, apa amalan pakcik ni? Dia kata, layak suami saya mati depan Kaabah. Saya terkejut, kenapa pakcik kata macam ni? Ustaz, ketika di kampung Ustaz, pakcik tak pernah miss dalam masjid Ustaz.
Dia hidup dia di rumah Allah. Ketika kami halang, kenapa abang nak pergi? Dia kata, aku kalau tak pergi masjid, aku rindu sahabat aku. Aku makcik dia kata, layaklah suami saya mati depan Kaabah. Kerana hidup dia dengan rumah Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Al-mar'u, seseorang, ma'aman ahabba, dengan apa yang dia suka. Pakcik di masa hidup dia dengan rumah Allah. Dia mati di hadapan Kaabah. Dia mati dalam wudu. Dia mati tengah tawaf. Inilah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Masya-Allah, masya-Allah. Satu penceritaan yang mungkin tuan-tuan penonton juga boleh menjiwainya. Bagaimana dikatakan sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan di padang mahsyar. Tuan-tuan, kalau kita berada di tempat tawaf, tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Bumbung kita hanyalah langit. Dan begitulah gambaran seolah-olah di padang mahsyar yang tidak berbumbung. Maka saat itu teduhan kita adalah arash. Siapa kita? Moga-moga kita termasuk golongan yang 7 itu. Mereka yang mencintai masjid seperti yang Ustaz sebut tadi. Maka tuan-tuan, saya percaya apa yang Ustaz Abdullah Khairi cuba sampaikan kepada kita di sebalik peristiwa yang berlaku di tempat tawaf ini, iaitu perlunya kita mencintai masjid, cinta masjid, dan berakhirnya nyawa kita juga di masjid, insya-Allah. Moga-moga. Alhamdulillah, sangat-sangat terkesan di hati kita. Namun insya-Allah kita juga akan mendengar perkongsian daripada seorang artis yang tuan-tuan juga kenal, yang pernah berada di pentas rockers, tiba-tiba pada hari ini berhijrah dan menarik jiwa-jiwa anak muda untuk melihat perjalanan yang sebenar sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia, tuan? Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita bersama dengan Abang Ali ataupun ekspedisi ataupun Abang Ali Terra Rosa. Assalamualaikum. Kita panggil Ali lah, Abang. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah dapat bersiaran malam ni secara live. Alhamdulillah saya sihat. Allah. Okey. Kita nak tanya terus lah. Ya, silakan Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Abang Ali, kita cerita sikit bagaimana proses Abang Ali Perjalanan kehidupan. penghijrahan. Sekarang ni saya tengok inilah Ali sebenar. Masya-Allah. Silakan. Masya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Ya, alhamdulillah. Allah. Benar yang Allah Taala pilih. Ini adalah satu pilihan Allah Subhanahu Taala. Allah. Untuk kita berubah, kita kena ada satu proses daripada segi kebaikan, nak cari kebaikan, nak cari yang lebih baik. Sebelum ni kita baik, tapi kita nak lebih baik. Iaitu tempat orang-orang yang soleh. Jadi kita belajar. Duduk dengan orang yang soleh, belajar dengan orang soleh, dengan rapat-rapat dengan ustaz-ustaz. Jadi alhamdulillah. Jadi penghijrahan ni kalau kita kan, saya ringkaskan lah. Dia kebanyakan dia. Dia adalah satu proses tu bila kita meningkat dewasa. Dewasa dah, meningkat tua lah, senang kata. Bila anak semakin dewasa, itu yang betul dia. Anak semakin dewasa, sebagai seorang ayah dia mula rasa risau bagaimana kehidupan masa depan anak dia. Betul. Begitulah juga saya. Saya risaukan kehidupan anak saya ni, bagaimana dia akan menempuh masa remajanya selepas saya anak yang sulung. Saya hajatkan untuk supaya dia duduk di madrasah. Berbeza dengan anak-anak yang lain, yang kawan-kawan dia yang lain. Dan saya ikhtiarkan supaya benda ni menjadilah. Dan saya usaha untuk bawa seorang ustaz buat ceramah dekat rumah. Kita bagi makan ustaz tu, kita bagi tazkirah kat rumah. Dan akhirnya alhamdulillah anak ni dapat masuk dalam suasana yang saya hajatilah dengan izin Allah SWT. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah ada 6 tahun. Abang Ali. Alhamdulillah bila kita proses. Saya Ustaz. Yalah, Abang Ali sebut tadi, saya ingat 2 benda yang penting, antaranya percampuran kita dengan orang-orang soleh. Kemudian Abang Ali boleh berubah sampai tahap begitu kerana antaranya kekuatan memikirkan masa depan anak-anak. Saya nak tanya juga kepada Abang Ali, kita dalam Labbaik Allah ni kita cuba mencari kaitan betapa Tanah Haram itu sendiri memberi kesan. Dan Abang Ali ada pengalaman sampai ke Tanah Haram. Mungkin Abang Ali boleh kongsikan juga macam mana Tanah Haram itu memberi kesan.
Jadi alhamdulillah tawaran saya dapat tawaran dia. Tawaran demi tawaran. Bukan sebenarnya dah nak kira kan. Alhamdulillah 6 kali saya dah pergi lah umrah ni. Alhamdulillah. Termasuk 2 kali ke apa Baitul Maqdis. 2 kali saya dapat pergi ke Baitul Maqdis di Palestin. Alhamdulillah. Dan yang paling terkesan saya, bukan saya seorang, mula-mula saya seorang. Kemudian kali kedua tu, saya ajak kawan-kawan saya, kumpulan ekspedisi. Allah Satu band. Jangan belakang. Allah. Satu band ni kita pergi umrah sama-sama. Dan kita tahulah rockers ni kalau pergi, biasa kita tahulah rockers memang rambut panjang. Tapi bila tahlul, Masya Allah, sahabat-sahabat dah korban kan. Semua cukup apa semua. yang mahkota di kepala, botak semua. Allah, apa fadilat dia? Satu hulai rambut tu bawa Gugur satu dosa. Jadi kita gugur dah semua rambut tu semua. Allah Nak hapuskan Akbar. semua dosa, Masya Allah. Allah Akbar. Itu yang saya faham lah. Jadi alhamdulillah. Ni bila saya sampai yang pertama sekali, mula-mula kita turun kat Jeddah. Jadi Jeddah ke Madinah selama 6 jam naik bas. Kita berselawat. Nampak, kita tak nampak lagi Masjid Nabawi, cuma nampak dia punya apa nama tu? Yang tiang tu. Menara tu. Menara masjid. Apa? Payung-payung tu. Menara masjid tu. Masya Allah, itu dah. Kat situ dah meleleh mata dah. Allah Akbar. Dengan tak sabarnya saya check in dan masa tu kita sampai lebih kurang dalam pukul tengah malam lah. Ya. Dan Ustaz beritahu sebelum subuh kita siap-siap dalam pukul 4, pukul 5 macam tu kita siap-siap nak pergi terus masuk ke masjid. Tapi saya ada seorang ustaz yang betul-betul excited jugalah macam saya juga. Dia kata mari kita mandi siap, kita terus pergi lah. Kita masuk baru salam, kita bagi salam dan Nabi, kita masuk, kita sembahyang. Macam mana nanti kita patah balik, kita tidur lah. Akhirnya saya pun ikut masuk. Tak ada patah balik dah. Allah Dapat duduk dekat Orang yang dapat tahu duduk saja kat tahu. Raudah malam tu. Allah Akbar. Dapat duduk kat Raudah malam tu, insya-Allah. Masya-Allah. Tambah pula dengar azan subuh. Kita terkenang pula kisah Bilal azan ni. Ya. Ya Allah, agak memang mata ni akan mengalir lah bila kenangkan kisah Nabi. Kisah Bilal melakukan azan apabila cucu baginda, kesayangan baginda diminta azan. Itu yang tak tahan. Saya bila Abang Ali cerita kan, sampai orang yang pernah merasai dia tahu lah. Bila duduk di Raudah, di makam Nabi SAW, air mata ni air mata satu ketulusan, bukan air mata yang dibuat-buat. Inilah air mata satu keinsafan. Allah bukakan satu kebaikan kepada Abang Ali kita, Masya Allah. Insya-Allah. Ali, insya-Allah kita doakan satu perubahan istiqamah dalam ibadat kita ni. Amin. Abang Ali, Saya merindu sangat nak pergi umrah. Nabi Haji ni. Abang Ali, Ustaz. kita sekarang ni kita maklum kita masih lagi terhalang dengan faktor pandemik ni, tak dapat nak mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ya, ada ujian. Tapi pandemik ini walau bagaimanapun tak dapat nak menghalang doa kita kepada Allah. Buat masa sekarang mungkin Abang Ali boleh kongsi apakah doa Abang Ali sendiri, hajat Abang Ali kepada Allah. Moga-moga insya-Allah dapat kita kongsikan bersama, insya-Allah tercapai insya-Allah. Silakan Abang Ali. Tahun lepas saya pergi tu, tahun lepas yang saya pergi adalah bulan Februari. Flight saya yang terakhir. Selepas tu semua blok. Semua tak boleh datang lagi ke Mekah masa tu kan. Jadi saya ambil peluang last sekali, saya delay di Madinah selama 2 hari, peluang doa. Ya Allah, minta datang lagi kat sini. Sebelum tu kat Mekah minta dengan ya, sampaikan saya dengan keluarga saya. Saya pergi dengan isteri saya. Dia doa. Semoga Allah selamatkan satu keluarga. Kan? Saya doakan untuk semua yang belum pernah sampai ke sini, sampai ke umrah ni, Mekah Madinah ni. Semoga Allah permudahkan urusan mereka untuk sampai. Amin. Yang sampaikan ni bukan Allah. Bukan duit. Masya Allah. Sorry.
Bukan duit yang sampaikan, bukan masa kita, tapi pilihan Allah Pilihan SWT. Allah. Macam saya dulu, saya fikir saya nak pergi. Saya nak pergi, saya ingat saya ada duit, saya boleh pergi. Rupanya tak ada duit pun saya sampai. Allah. Pilihan Ini Allah. semua adalah pilihan dari Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Syukur Masya-Allah. Abang Ali. Terima kasih Alhamdulillah, banyak. tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Itulah. Pukul Sedih siang. saya sebab ya. Doa-doa Habis dan nak cakap. Masya Allah. Macam mana kita nak sangkakan seorang yang kita boleh bayangkan, saya membesar dengan lagu Bali Ekspedisi, yang satu ketika dulu berada di pentas rockers, tiba-tiba hari ini mampu berkongsi perasaan air matanya, perasaan Sangat jiwanya manfaat. dengan kita, Sangat insya-Allah. manfaat. Jadi insya-Allah kita doakan moga-moga Abang Ali terus istiqamah, dibimbing oleh Allah Subhanahu taala. Insya-Allah. Terima kasih banyak Abang Ali. Masih Amin. Kita jumpa lagi Abang Ali, insya-Allah Abang Ali, Kita sambung lepas ni. Baiklah sidang penonton sekalian, Ustaz, banyak pengajaran yang Ada basah ni, pelituk ni basah ni. Kena tukar, kena tukar. saya juga terkesan, Ustaz. Jadi insya-Allah kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ni, insya-Allah. Jam ni, jam. Assalamualaikum, saya Ibi Fana. Bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang kita letak bakul kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat jiran. Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Hailah ikan gelisa arwana. Baru aku faham. Kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Ataupun PKP, tak apa, kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang. Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarangnya PKP. Sarangnya itu maksudnya apa? Oh, I need. Love you. Sayang kamu PKP. Sarangnya jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya-Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah
Jadi terima kasih banyak pada ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik yang menonton di rumah dan juga menonton melalui laman sosial Facebook kita, TV Al-Hijrah. Jadi ramai, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Support. Okey. Alhamdulillah. Baiklah, untuk segmen kali ini kita nak bercerita sikit Ustaz berkenaan dengan jenis-jenis tawaf. Kan kita dengar macam-macam tawaf kidai lah kan. Macam-macam tawaf Ustaz kan. Jadi secara ringkasnya kita fahami jenis-jenis tawaf ni ada 8 jenis yang disusun oleh para ulama lah dalam pembelajaran kita berkenaan dengan fiqh tawaf. Antara yang pertama dipanggil sebagai tawaf qudum, iaitu tawaf untuk orang yang mengerjakan haji ifrad, haji qiran, yang mana orang ataupun orang yang sekadar menziarahi Makkah Al-Mukarramah sahaja. Baiklah. Itu yang pertama. Betul, yang kedua, orang panggil tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang Ustaz, betul. Kemudian yang kedua kita ada tawaf umrah. Tawaf umrah ini yang disebut sebagai tawaf wajib dan juga rukun dalam ibadah umrah itu sendiri. Yang ketiga disebut sebagai tawaful haji ataupun tawaf ifadah. Yang mana bermula selepas separuh daripada 10 Zulhijjah, separuh malam 10 Zulhijjah. Kemudian yang keempat disebut sebagai tawaf tahiyatul masjid. Tawaf tahiyatul masjid ini tawaf untuk menghormati Kaabah ketika mana kita masuk ke Masjidil Haram. Yang kelima disebut sebagai tawaf sunat. Tawaf sunat ni dilakukan anytime, bila-bila masa. Kita nak keluar masjid, kita tawaf dulu ke, kita sambil-sambil kita rehat, kita rasa macam tak ada apa nak buat, kita tawaf, dipanggil tawaf sunat. Kemudian ada juga disebut sebagai tawaf nazar, iaitu dengan cara kita berniat sesuatu, bernazar, maka saat itu tawaf itu dikategorikan sebagai tawaf wajib, yakni tawaf nazar. Dan juga yang ketujuh disebut sebagai tawaful wada', iaitu tawaf selamat tinggal. Kalau tadi selamat datang, sekarang kita nak tinggalkan, tetapi bagi mana-mana jemaah yang nak meninggalkan bumi Makkah Al-Mukarramah ataupun Baitullahil Haram lebih daripada 2 marhalah, lebih kurang 56 batu ataupun 91 km, maka orang itu akan melakukan tawaful wada'. Dan yang ke-8 dipanggil tawaf tahallul. Ini bagi siapa ni? Bagi orang yang luput wukuf di Arafah. Sepatutnya orang yang nak buat haji dia kena wukuf di Arafah. Tiba-tiba Ustaz mungkin ada masalah teknikal ke kesihatan sebagainya, dia tak dapat nak wukuf. Sedangkan al-hajju Arafah, haji itu mesti wukuf di Arafah. Tiba-tiba bila dia tak dapat nak berwukuf, maka dia bertahallul dengan cara tawaf tahallul. Satu lagi Ustaz, ada tawaf satu lagi yang 9. Ustaz berapa jumpa Tawaf kidai. Tawaful kidai. Kita yang tawaf jangan masuk. Baiklah Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, sementara kita membincangkan tentang pengertian tawaf ini, kita nak tahu juga Ustaz perkembangan terkini di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan Abang Cik kita. Khabar dari Mekah. Khabar dari Mekah. Silakan Abang Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah Pengorbanan Kasih Abadi. Seperti biasa, dalam segmen Khabar dari Mekah, Bang Cik ingin membawa kepada anda satu temu ramah bersama-sama dengan calon Haji 1442 iaitu 2021. Terus pada anda kita boleh merasai sendiri apa yang dirasai oleh calon-calon jemaah. Seperti kita tahu, haji akan berlangsung lagi beberapa hari sahaja. Jom bersama-sama dengan Abang Cik kenal lebih rapat dengan calon-calon haji pada tahun ini. Rakyat Malaysia, insan yang bertuah. Assalamualaikum semua. Nur Afika Amira binti Khairul Syarif. Kita dah pilih package dan kita dah pilih syarikat mana dan baru kita dia akan bagi mesej yang last sekali dalam portal tu, you kena bayar dalam masa 3 jam. Yes. Alhamdulillah bila masuk balik, bila dah confirm kita dah bayar, dia dah bagi tahu, dia dah ada mesej mengatakan your booking reservation semua dah confirm lah. Dia semua through SMS lah. Yes, through SMS, betul. So struggle lah masa hari kejadian, tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan dah bayar, dah lega. And Alhamdulillah setakat ni dah mula buat persiapan, which is hari ni pun dah start cuti. Alhamdulillah dah diberi kebenaran untuk cuti lebih awal. Beside that 5 hari public holiday yang government bagi. Alhamdulillah saya dah masuk mengikuti kelas kursus haji juga yang diajukan oleh syarikat Salam Haji. Dan besok insyaAllah ada kelas yang ketiga, mereka mengajukan 4 kelas sepanjang sebelum musim haji ni. InsyaAllah itu dari segi ilmu lah kita kena terapkan juga, dan segi lain insyaAllah sikit demi sikit kita cubalah
sediakan selagi yang mampu kita boleh sediakan, insya-Allah. Minta doa daripada rakyat Malaysia ke? Minta doa pada semua orang supaya mendoakan urusan ibadah haji saya dipermudahkan daripada awal hingga akhir. Dikuatkan, diberi kekuatan, diberi kesihatan yang baik, insya-Allah, dan semoga sentiasa dilindungi oleh Allah, insya-Allah. Okey, Bancik juga doakanlah sama-sama agar dapat menghayati, dapat menghayati haji walaupun kita berada di luar sekarang ataupun tiada haji antarabangsa, tetapi kita sedikit dapat menghayati proses dan kerja haji yang ada di musim corona ataupun di musim COVID-19 ni. Terima kasih Abang Cik. Alhamdulillah, itulah berita daripada bumi Khabar dari Mekah. Khabar daripada Mekah. Jantung duduk-duduk ni. Seronok tadi. Tengok daripada api kita pula duduk Ustaz. Kakak tadi dapat terpilih, masya-Allah. Inilah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Ya. Ya Ustaz, kita ada bincang pengertian tawaf ni Ustaz. Okay, tadi kita dah cerita dah jenis-jenis tawaf, kan, jenis-jenis tawaf, dan insya-Allah ni kita ada sikit lagi masa. Mungkin boleh kita bincangkan bersama macam mana komunikasi sewaktu mana kita tawaf tu Ustaz. Komunikasi kita dengan Allah SWT. Jadi kalau kita tengok Ustaz, bila mana kita berjalan, kalau disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Jami' At-Tirmizi, bagaimana tawaf ini, tawaf sekitar Kaabah ni seperti mana solat. Betul. Cuma bezanya kita boleh berbicara. Namun Nabi sebut janganlah berbicara kecuali hanya perkara yang baik-baik saja. Betul. Tapi bukan yang lara, bukan yang lara. Bukan yang lara. Tapi kadang-kadang dia orang tawaf kan. Kadang-kadang kita itibak kan. Kita mazhab Syafi'i jaga baulah. Kadang-kadang tawaf bismillah ya Allah, kita istilam kan. Bismillah Allahu akbar. Allah akbar buat macam mana ni? Ada macam tu pun ada. Ada Ustaz no? Ada. Kadang-kadang dia pergi pegang Kaabah ni. Pergi pegang Kaabah. Kita dah bawa, kita tahu kan. Bila pegang Kaabah, ingat kita pijak Syazarwan. Betul. Tapak Kaabah tu. Bila pijak masuk dia terbatal round tu. Sebab Syazarwan tu termasuk dalam binaan Kaabah. Ada yang masuk dalam Hijr Ismail, pergi semayang, lepas tu pergi peluk. Betul. Tu kita jaga pantang larang ni. Sebab tu kita kata buat ibadah ni mesti dengan ilmu. Betul. Ada SLT pun dah. Okey, Assalamualaikum. Orang kampung ni, saya depan Kaabah. Tengok tak? Betul Ustaz. Sebab tu yang kita sebutkan tadi tentang komunikasi kita dengan Al-Khaliq tu. Maknanya bila kita tengah tawaf tu, masa tu disebut sebagai monolog. Betul. Monolog kita bermonolog dengan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Yang aku sedang tawaf ni, Allah, aku memohon kepada-Mu, ya Allah. Kita melontarkan segala hajat-hajat kita kepada Allah. Yang paling penting kita mohon kepada Allah untuk diampunkan segala dosa-dosa kita. Saya ulang sekali lagi. Ingat tak Ustaz kata tadi, seperti mana kita solat. Baik. Nah, kan? Seperti mana kita solat, kita jaga semua. Macam itulah kita dalam keadaan tawaf. Jadi, tuan-tuan, pastikan tawaf dalam keadaan yang baik. Betul Ustaz. Dan satu peristiwa penting yang boleh kita sebut berkenaan dengan Kaabah ni Ustaz. Bila mana Nabi Allah Ibrahim, kalau kemarin kita bincang pasal Kaabah kan. Kaabah ni bila mana Nabi Allah Ibrahim siap buat Kaabah, Nabi Allah Ibrahim suruh Nabi Allah Ismail cari satu batu. Saya bercakap utara kat hari ni. Cari satu batu untuk nak letakkan di penjuru Hajar Aswad tu. Dulu tak ada Hajar Aswad. Betul. Maka untuk nak letak sebagai tanda, makin kata bila orang nak tawaf, depa akan start di sini. Ni penandanya. Maka Nabi Allah Ismail pun cari. Bila cari, rupa-rupanya tengah Nabi Allah Ismail cari tu, malaikat Jibril sendiri buat mai hantar batu daripada Hajarul Aswad. Yang mana batu Hajar Aswad ni batu yang didatangkan daripada syurga yang asal warnanya putih seperti mana susu. Dan tersimpan dekat Jabal Abi Qubais sebelah Masjidil Haram. Bila malaikat buat mai, memang dah disebut dah batu ini memang dikhususkan untuk Nabi Allah Ibrahim letakkan di penjuru Kaabah. Itulah cerita Hajar Aswad dan di situlah kita memulakan tawaf kita. Betul. Dan penjuru Hajar Aswad tu kalau kita tengok, di situlah ada telaga Zamzam. Tapi sekarang ni dah ditutup kerana banyak benda kurafat yang dia orang duk buat. Ni kita Ustaz nak cerita banyak ni Ustaz ni. Tapi kita nak rehat Ustaz. Ustaz jangan pergi mana-mana. Insya-Allah kita sambung selepas ini. Commercial break. Jangan ke mana-mana. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Bancik baru selesai ibadah tawaf. Tak dapat nak digambarkan betapa gembiranya hati ini. Terasa cepat 7 pusingan.
tiba-tiba selesai ibadat tawaf. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Panggilan haji sudah tiba lagi. InsyaAllah program yang diutarakan oleh TV Hijrah dengan tajuk Labbaik Allah akan bermula pada 9 Julai. Jom, ayuh sama-sama kita menonton, kita menghayati apa yang berlaku dan apa yang menjadi sejarah utama ibadat haji kita. Sekurang-kurangnya satu nostalgia, satu maklumat, satu ilmu pengetahuan kita dapat mengisi dengan tontonan rancangan tersebut. InsyaAllah semoga pengorbanan kasih abadi sentiasa kita junjung dan kita rasai. Assalamualaikum, saya Ibi Fana bersama saya dan Faizal Ismail menerusi Lah Tahzan. Bersiaran secara langsung setiap hari jam 9 malam. Anda boleh bersama dengan kami di aplikasi Google Meet. Luahkan apa saja yang anda rasa, sebarang masalah yang anda hadapi. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kami sudi mendengar luahan anda. Kadang-kadang ya kita letak bako kat luar kan, kadang-kadang tengok ada NGO bagi. Kat depan tu ada ibu tunggal. Saya bagi RM5. Ini untuk bagilah siapa-siapa yang nak makan kat jiran. Siapa yang tolong orang di bumi Allah ini, Allah akan tolong dia pada masa nanti. Allahu Akbar. Hai lah ikan klise arwana. Baru aku faham kau terkurung macam kami juga. Kita sekarang total lockdown. Stop PKP, tak apa, kita lockdown kerana Allah. Saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang aktiviti saya dengan keluarga. Ya. Ha? Ayah menang. Aktiviti usaha Hafiz dan keluarga dalam Sarangnya PKP. Sarangnya itu maksudnya apa? Oh, I need. Love you. Sayang kamu PKP. Sarangnya. Jom. Lalu para sahabat berasa keheranan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran." Wahai Rasulullah, takkan kita bantu binatang aja kita dapat pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap nyawa yang kita berusaha menyelamatkan, kita akan dapat pahala. Masya-Allah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kau bagilah aku mati ya Allah dalam ihram yang aku pakai ini ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Isteri dia duduk ujung. Amin, amin, tak dengar. Menyebut antaranya mengajak orang kepada kebaikan.
Man sanna tu kita menjadi contoh sama ada mengajak orang buat baik. Kita dapat tumpang pahala orang tu. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah. Terima kasih kerana anda masih lagi setia dalam Labbaik Allah. Tuan-tuan, semalam tuan-tuan ingat tak yang kita cerita dengan Fizu Omar? Cerita tu menarik, Ustaz. Pernah hentam saya. Dia orang DM saya bertubi-tubi. Pasal apa? Pasal cerita tak ada nak habis? Cerita tak habis. Baik, insya-Allah. Sebabkan tuan-tuan nak tahu cerita, apakah amalan orang yang meninggal dalam keadaan yang sungguh sempurna yang Fizu cerita semalam? Ni, kita hari ni kita panggil Fizu Omar masuk lagi. Assalamualaikum, Bejo. Waalaikumsalam. Ya Allah, bersambung cerita kita. Minta maaf ganggu. Tapi ramai orang nak tahu sambungan cerita semalam. Ya, Alhamdulillah. Ya Allah. Syukur. InsyaAllah. Silakan Bejo. Saya pun nak tahu juga ni. Okey, dia semalam kita cerita sampai lepas kebumikan jenazah apa semua tu kan. Ya, betul. Saya pun tertanya-tanyalah kenapa Allah bagi benda ni kat saya. Kenapa Allah pilih saya berjuta-juta kat sana. So bila balik ke Malaysia, saya pergi cari keluarga dia. Masya-Allah. Saya pergi cari keluarga dia, rupanya hamba Allah ni orang yang kaya. Orang yang berada lah. Sangat besar rumah dia, family dia semua berjaya. So saya tanyalah dia, apa amalan yang arwah buat sampai Allah pilih dia, angkat darjat dia kan. Masya-Allah. So dia kata, arwah ni dulu biasalah dia nakal-nakal, orang lelaki semualah dia cerita. Dan satu masa tu dia rasa dia cakap dia nak berubah. Dia tu pergi ke Mekah. Dia pergi haji 10 Ramadan akhir dan haji. Dalam tahun tu 3 kali dia pergi Mekah. Dan perubahan dia tak ada ubah apa sangat. Tak ada pergi keluar masjid 24 jam duduk masjid. Cuma perubahan yang kita ada, masuk waktu dia solat. Masuk waktu dia solat. Tapi dia still main golf, dia still ni semualah. Cuma masuk waktu dia solat. Dan amalan yang kedua, dia kata arwah ni dia tak boleh pegang duit. Ada duit je mesti dia suka bagi orang. Sampai habis duit dia. Bini dia selalu bising. Ada duit dia bagi orang. Okey. Dan yang ketiga, dia terlalu suka kanak-kanak. Budak-budak semua suka dengan dia. Dia sangat penyayang. Okey, baik. Dan yang keempat. Yang keempat ni, ultimate dia adalah arwah ni, apa orang cakap semua dia tak dengar. Kecuali mak dia. Dia sangat jaga mak dia. Masya-Allah. Walaupun umur dah 50 lebih, hari-hari dia akan pergi tengok mak dia. Dia manja dengan mak dia, apa semua dia akan ikut apa mak dia. Dia seorang anak yang sangat baik. Itu je saya dapat, ya Allah, saya macam terharu. Saya mendapat jawapan tau. Saya dapat jawapan. Saya cerita ni pun, ya Allah, itu je. Dia bukanlah kita, yalah kalau kita buat baik tu bagus. Tapi bukan kita tanya mesti amalan dia duduk masjid ke 24 jam ke apa semua. Tak, dia orang biasa je. Tapi itulah amalan dia yang sehingga Allah angkat darjat dia husnul khatimah. Masya-Allah. Terjawablah para penonton. Terjawablah sudah persoalan. Abang Jo. InsyaAllah. Syukur. Tidak kami kena blame lagi. Terima kasih Abang Jo. Terima kasih banyak Abang Fizu. Sama-sama. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Kan Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Kan alhamdulillah, tengok hebatnya seorang ibu. Terima kasih banyak Abang Jo. InsyaAllah kita panggil lagi lepas ni insya-Allah. Terima kasih Abang Jo. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat dalam perjalanan insya-Allah. Baik. Baiklah. Tuan-tuan, sidang penonton sekalian, kita dah tahu kan apa sebab sampai tahap kematian yang sempurna yang diceritakan oleh Fizu Omar semalam. Sekali lagi kami minta maaf sebab kita terikat dengan masa, tapi walau bagaimanapun kita dah tunaikan untuk ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Jangan marah lagi. Depa kata selalu ustaz marah ni, depa nak marah pula. Depa marah kita pula. Selalu kita nak tongkah orang, depa tongkah kita. Tapi tak apalah, itulah tuan-tuan. Insya-Allah. Betul. Baik ustaz. Jadi insya-Allah kita masih lagi membicarakan tentang pengertian tawaf, ustaz. Banyak benda kita nak bincang, ustaz. Betul. Tapi jangan risau, kita ada banyak lagi episod, ustaz. Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu persoalan daripada penonton kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan nak tanya berkenaan dengan tali pusat baby lah. Jadi betul ke orang cakap dengan meletakkan tali pusat baby tu di jabang rahmah boleh menjadikan bayi tersebut ataupun anak tersebut sebagai seorang yang soleh dan juga solehah? Betul ke Ustaz? Ustaz khusyuk kan dengar suara persoalan tu? Sedap lah.
Ini macam produser kita. Betul Ustaz. Tapi itulah yang diceritakan oleh persoalan penonton kita tadi memang banyak berlaku. Pengalaman Ustaz sendiri. Di Jabal Rahmah. Ya. Kalau tuan-tuan pergi di banyak lubang-lubang yang ada tu, dia orang selit, dia orang masukkan salib pusat tu, lipat tulis nama. Kemudian masuk dalam selit. Kalau tuan-tuan ambil, memang tuan-tuan akan jumpa berbagai tali pusat original. Tali pusat original. Original. Dia bawa daripada negeri masing-masing. Ada daripada India, ada daripada Turki. Moga-moga tak ada dari Malaysia Ustaz. Minta tak ada lah. Tapi banyaklah. Menunjukkan bahawa mungkin mereka nak minta anak tu nak jadi soleh, nak jadi baik. Tuan-tuan, didik anak pada diri kita. Betul. Sebab tu ada anak, didikkan pendidikan yang terbaik. Sebab tu saya nak bagi tahu, saya selalu bawa jamaah mesti naik Jabal Rahmah walaupun tak larat. Tapi bukan nak doa dekat batu putih tu. Saya akan beritahu jamaah, inilah tempat wukuf. Tuan-tuan tengok nampak tak menara jam. Jadi tuan-tuan angkat tangan doa di sana. Betul. Jadi ramai yang berdoa. Makcik saya alhamdulillah 76. Tak ada suami dah meninggal. Saya doa dekat dia, ya Allah, sempena dengan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, pertemukan jodoh makcikku ini. Dia tak mau buat macam tu, tak mau. Saya kata makcik dah tak ada anak, siapa nak jaga? Saya doa, ya Allah, alhamdulillah balik kahwin dapat pakcik baru. Masya Allah. nak ceritanya doa di tempat tawaf tu Ustaz kan. Jadi itulah kita kena faham Ustaz. Bila kita berbicara tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para jemaah di Mekah Al-Mukarramah ni Ustaz kan. Tentunya kita dapat lihat keajaban-keajaban yang kadang-kadang kita tak terfikir. Betul. Tapi yang penting pengajarannya itu. Betul. Dan berkenaan dengan tadi pun Fizo Omar dah sebut tadi macam mana yang dikatakan seorang yang meninggal dalam keadaan sempurna sampai tahap dia mampu mendapat kelebihan yang tertentu kan. Apa yang saya nak sebut adalah wa ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling baik daripada seorang ibu bapa kepada anaknya kecuali adab yang baik. Bukannya bawa tali pusat tapi didik anak-anak menjadi anak yang soleh insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita dah ada di hujung rancangan dah Ustaz. Nak habis dah. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan penonton sama-sama berdoa memohon harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ambil pensel, ambil kertas, tulis insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر. Ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan Baitillah daripada kekufuran, kefakiran, azab kubur dan sempit fikiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah Ustaz. Habis dah Ustaz. Kita dah berada di penghujung rancangan. Ustaz, kita ucap banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang melayari FB, TV Al-Hijrah. Dan terima kasih yang menonton di TV. Betul Ustaz. Boleh kongsikan momen, video dan juga gambar haji, tak kisahlah yang anda sendiri ke ataupun ibu ayah adik-beradik, dengan cara hashtag di Instagram masing-masing #labaikallah 2021. Ramai dah hashtag. Tuan-tuan, kita hashtag, kita akan ambil gambar tu, tayangkan di hujung. Kita akan semadikan dalam rancangan Labaikallah ni insya-Allah. Tak ugi. Insya-Allah. Sekali lagi terima kasih. Insya-Allah kita jumpa malam esok Ustaz pukul 10 malam di Labaikallah. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ku persembahkan talbiyah ini, walau jauh ku tatap rindu. Ku dadahkan doa ini agar dapat ku berlari ke rumahmu. Rindu padamu
rahmatullah, kuatkanlah iman kami atas ujianmu yang kau beri. Kau tutup segala jalan untuk pengorbanan kali ini. Bukalah, mudahkanlah ya Allah untuk kami ke rumah agungmu. Bukalah, mudahkanlah ya Allah agar kami takwa